السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita muka surat 32 ayat 203. Dan seperti biasa kita baca sama-sama, kemudian kita belajar bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita faham apa yang dikehendaki daripada ayat tersebut. Kemudian kita amal apa yang boleh kita amalkan. Ayat 203. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري
نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang hati mulia. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua ini di dalam majlis ini, khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok ayat 203. Wadhkuru Allah. Kita baca wadhkurullah. Wadhkuru ialah perintah, ayat perintah, fi'il amar. Satu perbuatan suruh. Suruh apa? Suruh ingat. Ingat kepada siapa? Allah, kepada Allah. Bila? Khususnya fi ayyami, pada hari-hari ma'dudat yang boleh dikira. Hari ma'dudat ini ialah hari-hari hari raya haji dan hari tasyrik. Mana hari nahar, hari dan 3 hari berikutnya. Itu dia panggil ayyaman ma'dudat. Hari ini hari kena banyak zikrullah. Zikrullah ni khususnya takbir lah. Takbir lepas semayang 5 waktu. Takbir Allahu Akbar macam takbir raya haji kan. Dan hari-hari tasyrik, raya haji pertama, hari raya pertama, kedua, ketiga dan keempat. Habis hari tasyrik itu asar. Itulah dia panggil uzkur. Ini dengan makna takbir. Dan zikir-zikir lain lah yang khususnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya lah. Itu perintah Allah tu, suruh takbir tu. Sebab itulah mana-mana masjid di hari-hari tasyrik, hari-hari raya haji, kita sentiasa zikrullah. Itu adalah perintah Allah. Faman ta'ajjala, bagi orang-orang yang buat haji semasa di Mina, dia nak buat apa dia panggil nafas awal.
dia boleh buat hari kedua, dia boleh balik terus. Faman ta'ajjala, maka barang siapa, man tu terbukalah. Ta'ajjala nak cepat. Ta'ajjala ni dia nak cepat. Fi yaumaini, 2 hari saja. Raya pertama, hari Nahar dan hari Tashrik. Hari melontar pertama dia buat nafas hawas, semua dia melontar. Fala ithma alaih, maka dia tidak ada salah. La ithma, tak ada sikit pun. Fala, maka la, tidak, ithma. Ithma tu bagi atas, ming tu bagi atas, menunjukkan tak ada dosa sikit pun, tak salah sikit. Orang kata nanti nafas hawa rugi, tak salah sikit. Tak salah sikit pun. Alaihi, Allah atas orang tersebut. Wa man ta'akhkhara, sesiapa yang nak habiskan hari Tashrik tu, nak habiskan di Mina tu, nak balik last sekali, fala isma alaih, jawab dia, maka tidak juga ada sedikit pun dosa. Kita terjemah sedikit pun dosa bila kita tengok perkataan selepas la itu bagi atas, kan, bagi atas. La isma, kalau kita baca la ismu, la ismi, itu makna lain, ataupun dia tidak maksud sedikit. Mungkin ada dosa sikit-sikit, la ismu. Tapi bila baca la isma, tak ada salah sikit pun. Kalau dia buat nafas awal ataupun nafas akhir, ta'akhara. Syarat, ada syarat. Walaupun begitu, kita buat nafas awal suka-suka tak boleh. Mesti ada sebab. Limanit taqa, semua itu bagi orang-orang yang buat itu kerana Allah, kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Nak balik Mekah awal, nak tawaf, nak buat kerja-kerja lain, tak nak duduk Mina lama, ataupun ada tujuan-tujuan yang mendekatkan diri pada Allah di Mekah, ataupun nak balik ke tanah air dengan cepat, ada kepentingan-kepentingan negara dan seumpamanya, demi menjaga amanah Allah SWT. Semua yang kita buat itu liman, bagi orang yang ittaqa. Ittaqa maknanya dia seorang yang bertakwa kepada Allah. Nah, liman ittaqa. Buatlah 2 pilihan itu, tapi biarlah ia menjadi nilai taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini ialah hari-hari raya ni tidak boleh tidak dibenarkan kita berpuasa, kecuali puasa-puasa yang wajib yang dinazarkan. Habis itu wattaqullah, lepas habis dah tu, habis buat haji balik semua sekali, kena jaga haji kita tu, kena jaga haji, kan? Maknanya orang dapat haji mabrur, mesti dia balik ke negara dia. Wattaqullah, Allah suruh jaga haji yang dia dapat tu. Bertakwa, maknanya habis dah tu haji, jadi dia balik ke kampung, balik ke negara masing-masing. Allah kata wattaqullah, teruskanlah bertakwa kepada Allah setelah kamu menyempurnakan 5 rukun Islam. Wa'lamu, balik tu kena belajar. Balik tu kalau yang tak tahu tu kena tambah ilmu. Sebab dia kata wattaqullah, perintah tu fi'amal. Bertakwalah kamu kepada Allah sebagai seorang yang telah menyempurnakan 5 rukun Islam. Dan tambahlah ilmu, wa'lamu, ketahuilah kamu, itu perintah. Kita kena berilmulah, wa'lamu tu. Hendaklah kamu ketahui, yakni kamu kena faham. Apa dia? Annakum, sesungguhnya kamu, ilaihi, hanya kepadanya sahaja. Kita terjemah hanya kepadanya sahaja sebab apa? Sebab sepatutnya wa'lamu annakum tuhsyaruna ilaihi ilallah. Tapi dia letak dahulu ilaihi, dilewatkan tuhsyarun. Padahal tempat ilaihi itu duduk ujung dari sudut bahasa, duduk di ujung. Dia letak di depan. Jadi kita terjemah macam mana?
sesungguhnya kamu, annakum, sesungguhnya kamu, hanya kepadanya kamu akan dimahsyarkan. Tak ada tempat lain dah. Kalau ada tempat lain, Allah letak ilaihi itu di ujung. Makna mungkin kepada Allah, ataupun kita ada pilihan lain, nak pergi kat mana-mana ikut suka kita. Jadi bila didahulukan ilaihi, dilewatkan tuhsyarun, maka kita fahamlah bahawa engkau di akhir umur engkau hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Itu dia standard Quran, dia punya nilai letak pada setiap kalimah. Tengok kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kenapa? Inna lillahi wa inna raji'una ilaihi. Kenapa kita tak kata gitu? Sebab tidak ada tempat lain untuk kita kembali kecuali kepada Allah, maka diletakkan ilaihi itu di depan. Tengoklah mana-mana ayat begitu. Tak? Gitu. Jadi bila kita baca Quran, kita tadabbur, kita urus begini, wa'lamu, kita kena reti ya. Sebab syarat amal soleh itu kena berilmu. Mana-mana orang yang buat amal, dia reti, dia ada ilmu, kemudian dia niat, amal dia mula dengan niat, kemudian dia buat semata-mata mencari redha Allah, kemudian dia istiqamah dengan amal itu, maka dia itulah amal soleh. Dan bila dia amal itu soleh, dia berhak mendapat pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh cek amal kita. Aku semaya hari ni aku reti, kan? Aku dah tahu semua sampai Z salat. Syarat pertama untuk amal soleh. Yang kedua, aku niat kerana Allah. Ada syarat kedua, dah niat. Dan kita buat semata-mata mencari redha Allah. Syarat ketiga, dan kita buat secara istiqamah. Maka 4 syarat itu melayakkan ia digelar amal soleh. Habis itu, baliklah duduk dalam masyarakat lepas buat haji semua, menunggu tiba datanya hari Allah pilih kita untuk bertemu dengan dia. Dan bila kita mati, kita duduk dalam alam barzakh untuk rehat buat beberapa ketika, kemudian kita dimahsyarkan, tuhsyarun, dibangkit pada kubur dan dimahsyarkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian habis itu cerita secara khusus, Allah sebut pula dalam ayat 204 itu, bagi mereka yang usianya masih ada nilai-nilai yang Allah tak berapa, bukan tak berapalah, Allah tak terima hidup begini. Iaitu ayat 204 dan 205. 206. 3 ayat itu lah ayat-ayat orang yang Allah tidak terima walaupun dia buat haji. Wa minan nas, ada di antara orang ramai manusia, nas tu, may yu'jibuka, orang yang yu'jibuka. Yu'jibu, rasa menarik hatimu, qauluhu, oleh kata-katanya. Qauluhu itu fa'il kepada yu'jibu. Man qauluhu yu'jibuka, tapi diletak qauluhu di akhir. Qauluhu itu subjek. Man qauluhu, sepatutnya gitulah. Orang yang kata-katanya, ucapannya yu'jibuka, menarik hati engkau. Ada orang begitu. Bila ni dia cakap sedap ni, fil hayatid dunya, dia semasa hidup di dunia ini. Bukan sekadar itu, wa yushhidullah, dan dia menyaksikan diri dia kepada Allah, ala ma fi qalbihi, atas apa yang dalam hati dia memang ikhlas. Dia kata betul-betul ikhlas, dia kata. Tapi hakikat pada ilmu Allahnya, wa huwa aladdu, dia tu, orang tu aladdu, paling keras, al-khisam, penentang. Cakap Masya Allah, hebat.
Kan? Ada orang macam tu kata Allah. Cakap hebat dan menyatakan, bersumpah dengan wayushhidullah, bersumpah dengan Allah bahawa dia melakukan ini secara betul-betul jujur. Tetapi pada ilmu Allah dia tidak jujur dan dia sebenarnya orang yang musuh yang paling ketat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang yang macam tu kata Allah. Disambung lagi, wa idza tawalla, dan apabila ia berpaling. Berpaling ni maknanya semasa orang ni semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang baik-baik yang betul-betul Islam, dia bersama, bercakap bersama, memang hadir pesing, bahkan dia bersyahadah dengan lafaz demi Allah dia adalah bersama Islam, tetapi hati sebenarnya aladul khisam, sangat menentang agama Allah SWT. Apa dia punya tingkah laku sesudah itu? Wa idza tawalla, bila dia tawalla makna keluar daripada majlis orang baik, sa'a fil ardi, sa'a ni berjalan, bergerak, berusaha. Sa'a macam CN lah. CN ni kita bergerak kan, daripada Safa, Marwah, sa'a. Kita klik kat Malaysia, balik kat Malaysia, kita sa'a juga. Pergi KL, pergi Kelantan, pergi negara tu cari rezeki kan. Tapi nilai buruk ada pada orang ni, iaitu sa'a fil ardi, berjalan di bumi, liyufsida fiha, dia tujuannya untuk membuat maksiat. Orang yang membuat maksiat di bumi Allah, sama ada pada kemasyarakatan, hubungan masyarakatan, ataupun hubungan ekonomi, riba, ataupun politik, dia buat benda yang bercanggah dengan Allah, sebenarnya dia itu yufsida, dia membuat kerosakan. Orang buat maksiat, dia yufsida. Orang yang tidak patuh syariat dalam semua urusan, yufsida. Nah, fiha fil ardi, di bumi ini, wa yuhlikal hartha wan nasla, dengan sebab cara hidup yang merosakkan agama, yang tidak mengikut agama itu, yuhlika, dia merosakkan. Ahlaka yuhlik, ihlak, halak ni rosak. Rosak apa? Rosak tanaman, al-harsa wan nasla, dan binatang ternak. Nasal ni sebenarnya bukan binatang ternak. Makna nasal ni keturunan. Maknanya seolah-olah bumi ini kan, bila diurus dengan bukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dianggap penyebab tidak berlaku kelangsungan ekonomi, kelangsungan kebaikan masyarakat dan juga bernegara. Buktinya Allah kata wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka al-fasad, kerosakan. Ini kalau ada jenis orang macam ni, kena ada orang yang turun padam memberitahu pada mereka. Wa idza qila lahu taqillah, apabila qila, diberitahu, tak kiralah siapa-siapa beritahu kat dia. Qila, dikatakan, diberitahu, lahu, kepada orang tersebut, orang yang tadilah yang kita tengok cakap dia tu hebat tu. Ittaqillah, maknanya kita kata kat dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa jadi? Akhazathul izzatu, ia mengambilnya ataupun bangkit dia al-izzah, kesombongan, bil ithmi, dengan berbuat dosa. Habis itulah akhazathul izzatu bil ithmi, dia cakap, dia sombong, dia takabur, dia melakukan berbagai-bagai perkara yang membawa kepada dosa. Habis itu kita baca ayat berikut, fahasbuhu jahannam,
maka cukuplah orang ini tempat tinggal dia ialah Jahannam. Wala bi'sal mihad. Dan la bi'sa tu ada dua kalimah. La sungguh-sungguh, bi'sa amat buruk. Amat buruklah al-mihad, tempat tinggal mereka. Bi'sa maknanya lawan dia nikmat. Kalau bi'sa tempat yang amat buruk, seburuk-buruk, nikmat senikmat-nikmat. Maka Jahannam itu ialah bi'sa. Syurga itu ialah nikmat. Dalam istilah ilmu bahasalah. Maknanya ada orang yang dalam kehidupan kita hari ini yang begini sifat dia, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ilmu ada. Sebab nak kait dengan ayat ayat 203, wa'lamu, berilmulah kamu, annakum ilaihi tuhsyarun, bahawa kamu semua hanya kepada Allah tuhsyaru, kamu akan di mahsyar. Jadi kita kena selalu ingatlah benda-benda macam ni supaya kita tidak leka, kita tidak bercakap hebat tetapi kita sebenarnya tidak jujur dengan diri kita dalam mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memakmurkan bumi ini dengan perintah-perintah Allah, dengan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang, kerana dengan mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang dilarang itu dianggap al-fasad dalam ayat 205 tu. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan satu lagi kita nampak ni, kita tengok ayat 205 tu, dia kata wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasla. Bagaimana orang yang hidup derhaka kepada Allah di bumi ini memberi kesan kepada kesenambungan ekonomi. Kan? Sebab al-hartha ni tanaman, wan nasla ni ternakan. Makna benda ni boleh menghancurkan nilai-nilai ekonomi disebabkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh orang yang mungkin dia pemimpin, dia bercakap, kita dengar dia menarik sangat, hebat sangat, tapi hati dia tidak berhajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa aladul khisam, sangat menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jadi penyelesaiannya ialah pada ayat berikut, iaitu ayat 207. Firman Allah, wa minan nas. Ni tadi wa minan nas yang pertama tu ayat 204, wa minas nas man yu'jibuka, sampai ke ayat walabi salmihat. Itu sebahagian manusia, kita minta jauhlah orang macam ni. Orang yang berikutnya ialah orang yang terbaik dunia akhirat ialah wa minan nas, ada juga di antara orang ramai manusia, may yashri, orang yang man tu tak kisah, terbuka juga. Tapi sifat dia apa? Yashri nafsahu, menjual, mengorbankan. Subhanallah. Dia guna yashri. Yashri ni menginfakkan. Mengorbankan daripada ishtara, syara. Syara yashri ni maknanya mengorbankan, menjualkan. Jual apa? Nafsahu, diri dia. Kan? Orang yang menjual diri pada agama macam mana? Dia siang malam, dia beribadat, baca Quran, kemudian datang ke rumah Allah, infak pada jalan Allah, tolong menolong. Ada 4 kan? Mayashri nafsahu ni ada 4. Pertama, tolong menolong. Yang kedua, tahan marah dalam isu apapun. Yang ketiga, maafkan kesalahan orang. Yang keempat ialah bila kita salah dengan Allah, kita minta maaf segera, bertaubat dan minta maaf. Orang ni lah ahli syurga yang dikatakan yashri nafsahu. Kat mana kita boleh rujuk ayat perkara ini? Iaitu dalam surah Al-Imran
Tuan-tuan ambillah ayat ni dan tengoklah, balik tengok. Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ayat ini cukup-cukup memberi satu nilai gabungan dengan ayat 207 ini. Kita habis ini kita tengok itu sikitlah kalau sempat. Wa minan nasi man yashri nafsahu. Dia kurbankan diri dia itu semata-mata ibtigha'a. Itu tujuan dia. Ibtigha'a, kerana mencari mardatillah, keredaan Allah. Wallahu raufun, dan Allah itu subjek, mubtada, rauf khabar. Allah itu rauf, sangat penyantun. Rauf nama Allah, dan rauf juga sifat Nabi. Kan? Ingat tak sifat Nabi rauf? Dalam surah Taubah ke surah apa? Ahzab, tengok. Apa ni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Sifat Nabi Rahim. Jadi manusia boleh bersifat dengan rauf, dan Nabi SAW bersifat rauf, makna penyantun, rauf. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada Nabi sifat rauf rahim. Rauf ni kita santuni. Kata ulama, rauf Nabi ni, orang yang buat salah, dia tidak hukum direct, dia santuni dengan baik. Di kalangan orang Islam yang bersalah, dia tidak terus hukum, dia santuni, dia ajar, dia buat, dia beri peluang. Ada pun orang yang baik ini, yang pergi masjid, yang comel akhlak ni, dia rahim, dia sayangi. Ada ulama mengatakan sebaliknya, rauf ni santuni kepada orang yang dah baik, rahim ni kepada orang yang dia Islam tapi tak buat kerja-kerja agama ni, banyak buat maksiat. Jadi Nabi sayang pada orang ni, dia ajar, dia kasih kepada orang ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau tengok hamba dia yang beriman, yang baik-baik ni, Allah rauf. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita orang dah baik, orang yang dah buat segala-gala, tiba-tiba diuji dengan beberapa ujian, banyakkanlah sebut ya rauf, ya rauf, ya latif, ya rauf, ya rauf. Sebab Allah wallahu rauf, kan? Dia itu maha penyantun bil ibad, bagi hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi kalau kita serabut, sebenarnya kita diminta oleh Allah, jangan ada di akhir-akhir umur ni 3 perkara. Nak buang 3 perkara. Apa dia? Pertama, jangan ada nilai tak boleh sabar. Dan sabar ini tidak akan dapat kecuali minta pada Allah. Yang kedua, jangan bersedih apapun masalah yang kita hadapi. Sebab kita sedang bersedia untuk bertemu Allah. Kalau sedih, kita tak boleh nak rancang diri kita untuk bertemu dengan Allah. Ujian tetap ada. Yang ketiga, jangan stres. Kat mana kita nak ambil ni? Sabar, dan sabar tidak akan kita dapat kecuali Allah bantu. Yang kedua, jangan bersedih, kerana sedih itu sedih itu mencacatkan gerak kerja untuk bertemu dengan Allah. Yang kita jangan sempit dada, wala taku fi daiqin mimma yamkuru. Jangan stres, sempit dada, kerana sempit dada itu menyebabkan kita kecewa, dan kecewa itu merugikan peluang-peluang yang masih ada dengan kita ni untuk buat kebaikan, untuk bertemu dengan Allah. Kat mana ayat ni? Tuan-tuan rujuk ayat 127 surah An-Nahli. Surah An-Nahli. Yang tadi ayat 133 surah Al-Imran. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah habis baca setakat ni. Kita nak tengok surah, saya banyak kali dah tengok dengan tuan-tuan dalam surah Al-Imran, sifat-sifat orang yang ada kaitan dengan ayat 107 ni. Kau ada lagi kita baca tadi? Di situ kan? Tuan-tuan tengok muka surat 67, tak silap ya.
Orang yang yashri nafsahu ibtigha amrudatillah ni dia kena buat benda 4 perkara ni. Ayat okey, muka surat 67 ayat 133 sampai 136. Inilah calon syurga. Sebenarnya yalah sampai kat situ. Bahkan ayat selepas tu pun ada nilai-nilai. Allah berfirman ayat 133 wasari'u ila maghfiratin. Orang yang mengorbankan diri dia ini dalam apa? Dalam konteks antaranya wasari'u, berlomba-lombalah, bersegeralah kamu semua ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Maknanya usaha kita untuk bersih diri dengan istighfar, taubat dan seumpamanya. Tapi Allah sebut cerita macam mana nak bersih diri ni. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk mendapat syurga. Syurga ni besar ke kecil? Arduha, besarnya as-samawat wal ard, 7 kali langit dan bumi ni. Besar syurga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman ialah sebesar 7 kali langit, 7 kali bumi. Bayangkanlah, bumi pun tak habis lagi. Sekat satu bumi pun, kalau 7 kali dengan bumi ni, besar syurga. Sehingga ada yang menyatakan bahawa Allah sangat mengalu-alukan orang yang ahli bumi masuk syurga, sehingga ada selagi mana di syurga itu ada tanah kosong, kekosongan Allah akan cipta. Sebab yang layaknya, yang sepatutnya cukup, tapi ramai yang derhaka pada Allah, dia masuk neraka. Dan kekosongan bumi syurga itu disebabkan yang masuk neraka ini, maka Allah terpaksa mencipta makhluk lain, manusia baru, untuk penuhkan bumi syurga. Dan yang neraka itu tetap adalah, sehingga tanah-tanah yang dimiliki oleh ahli syurga itu luas. Ada yang tanah dia dah, rumah dia dah, ada rumah orang lain dia diberi kepada dia, disebabkan semasa di dunia orang tu dia baik, dia buat pahala banyak, tetapi dia suka, orang kata, umpat celah, dia suka ungkit-ungkit, menyebabkan kebaikan yang dia buat itu dipindah kepada orang yang diungkit, yang dikeji itu. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan mudah bila orang keji, orang marah, kita jangan mudah panas. Sebab boleh jadi dia tak tahu, dia tak sengaja. Boleh jadi dia sengaja tapi nak sakitkan hati kita. Kita umur-umur gini, jangan tekan diri kita, jangan stres. Sebab boleh jadi pahala dia itu pindah kita kalau kita tidak marah. Tapi dia marah, kita marah, sama-sama kosong. Jadi relax, jangan stres. Sebab pahala dia tu, kalau dia marah, dia dapat kita maaflah kat dia. Sebab itulah kita tengok ayat-ayat berikut. Kita kena buat ni, kita tengok ni dah. Ayat 134 ni. Makna syurga disediakan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mereka itu menginfakkan diri semasa senang dan susah. Dia tak sebut harta ni, dia sebut infak. Makna umum lah. Kalau kita ada harta, kita infak harta. Ada ilmu, kita infak ilmu. Ada kemahiran, infak kemahiran. Sebab ayat yunfiqu ni, kalau kita kaji, dia memerlukan objek yang disebut, tapi tak disebut objek. Maknanya bebas. Jadi dia boleh buat apa-apa infak ikut kemampuan dia. Harta ke, masa ke, apa ke. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang tahan marah. Orang boleh tahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dia boleh maaf semua salah orang. Jangan simpan. Sebab itu calon ahli syurga, dia tidak ada dendam dalam diri dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang dalam hubungan kemanusiaan ada 3 sifat ini: tolong menolong, tahan marah,
maafkan kesalahan orang ini dari sudut hubungan kemanusiaan, dia orang muhsin. Dia kena tambah satu lagi hubungan dengan Allah pada ayat berikut, ayat 135 tu. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang apabila, mana ayat ni walladzina idza fa'alu fahishah ni dia sifat kepada al-muttaqin di ayat 133 tu. Kita kena tengok. Maknanya uiddat lil muttaqin, siapa orang bertakwa yang dapat syurga? Alladzina yunfiquna fis sarra, satu, wal kadhimina al ghaidha, dua, wal afina 'anil nas, tiga. Kemudian tiga-tiga ini dia mendapat muhsin dari sudut hubungan sesama manusia. Ayat berikutnya walladzina, maknanya kita kena sambung lil muttaqin alladzina idza fa'alu. Orang bertakwa ni kadang-kadang dia tersalah juga dalam hidup dia. Dia terbuat benda-benda yang dilarang ataupun tertinggal benda yang diperintah. Kesalahan kita boleh jadi perintah Allah kita tidak sempurna, boleh jadi larangan Allah kita terbuat, tetapi kita sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada Allah. Itulah sebenarnya orang yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kita semua termasuk orang-orang yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ayat 208 nanti.